Dunia 11 pagi. Perbincangan menggunakan vaksin cacar sedia ada Imvanex untuk memerangi virus cacar monyet sedang dimuktamadkan. Menurut Ketua Vaksin Agensi Ubat-ubatan Eropah EMA, Marco Cavalieri, walaupun wabak berkenaan belum pernah menyerang benua itu, namun kerjasama dengan syarikat pengeluar vaksin tersebut giat dilakukan. Kerjasama itu sebagai langkah berjaga-jaga selain memastikan bekalan mencukupi jika diperlukan. Data pada haiwan menunjukkan Imvanex berkesan terhadap virus cacar monyet. Vaksin itu kemungkinan besar akan diberikan kepada kontak rapat mangsa bagi mengelak penularan. Korea Selatan mengumumkan akan menarik balik keperluan kuarantin bagi ketibaan pengembara asing tanpa vaksin mulai 8 Jun ini. Bagaimanapun, setiap pelancong dikehendaki menunjukkan keputusan negatif ujian saringan PCR sebelum dan dalam tempoh 72 jam selepas ketibaan. Demikian menurut Perdana Menteri Han Duck-soo. Jelas beliau, sebarang peraturan penerbangan yang dikenakan di lapangan terbang antarabangsa Incheon juga akan ditarik balik berkuat kuasa pada tarikh yang sama. Langkah itu bagi memastikan urusan penerbangan dapat beroperasi tepat pada masanya. Seorang warga Vietnam diekstradisi ke Jerman untuk menghadapi tuduhan penculikan. Suspek yang dikenali sebagai An TL dihantar ke Jerman selepas ditahan di Prague, Republik Czech bulan lalu. Kenyataan Ketua Pendakwa Raya di Mahkamah Keadilan Persekutuan menyebut suspek terlibat dalam kes penculikan bekas pegawai eksekutif Petro Vietnam Construction Chin Xuan Tan di Berlin pada 2017. Dia ditahan berdasarkan waran tangkap oleh Jerman dan Eropah. Tindakan Filipina mengkritik larangan secara sebelah pihak terhadap aktiviti penangkapan ikan oleh Beijing di Laut Cina Selatan disokong Amerika Syarikat. Jurucakap Jabatan Negara Ned Price berkata moratorium penangkapan ikan unilateral oleh China di kawasan pertikaian itu tidak konsisten dengan keputusan Tribunal Timbang Tara 2016 dan undang-undang antarabangsa. Beijing menurut beliau perlu untuk mematuhi kewajipan di bawah undang-undang berkenaan. Dalam pada itu, Timbalan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Wendy Sherman mengecam tindakan China yang sengaja mencabar keselamatan ekonomi dan nilai Eropah. Beliau juga menyeru blok berkenaan untuk membantu Washington dalam usaha menentang persaingan daripada Beijing. Sherman berkata demikian susulan tindakan Setiausaha Negara Antony Blinken baru-baru ini yang melabel China sebagai ancaman utama kepada ketenteraman dunia. Negara barat itu menuduh Beijing mahu membentuk semula susunan dunia. Dalam perkembangan lain, satu lagi kes tembakan dilaporkan berlaku di negeri Wisconsin, Amerika Syarikat semalam. Menurut pihak berkuasa, dalam kejadian terbaru itu, seorang penyerang melepaskan tembakan secara rambang di tanah perkuburan Graceland. 5 orang yang sedang menguruskan upacara pengebumian seorang lelaki mengalami kecederaan. Tiada kematian dilaporkan. Dalam perkembangan berkaitan, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden menggesa penggubal undang-undang di negara itu untuk mengharamkan pemilikan senjata api secara persendirian. Turut diharamkan majalah yang mempunyai unsur keganasan. Langkah itu bagi mengekang kejadian serangan tembakan rambang yang semakin berleluasa. Menurut Biden, had umur untuk membeli senjata api juga perlu dinaikkan daripada 18 tahun kepada 21 tahun. Sukan bola sepak Piala Asia B23 2022. Skuad bawah 23 tahun kebangsaan tewas 1-4 kepada juara bertahan Korea Selatan malam tadi. Pada aksi di Stadium Lokomotiv Tashkent, Uzbekistan itu, Korea Selatan ternyata berada pada kelas tersendiri apabila lebih tenang dan menunggu masa tepat untuk meledak gol. Malaysia akan bertemu Thailand Ahad ini sebelum menamatkan saingan kumpulan C menentang Vietnam pada 8 Jun bagi merebut 2 tempat teratas untuk mara kepusingan suku akhir. Sementara itu, Jepun bersedia menguji kemampuan pasukan dan mencabar Brazil minggu depan selepas membelasah Paraguay 4-1 di Sapporo.
Dalam perlawanan persahabatan antarabangsa itu, beberapa pemain simpanan diturunkan pengendali Hajime Moriyasu sebagai pendedahan. Sebahagiannya pemain yang tidak akan beraksi di Piala Dunia Qatar. Sekian berita yang disunting oleh Zam Zurizawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.